bahan ni tak? Okey. Baiklah ya, jadi kita akan terus pada soalan kita yang pertama, bahagian A. Jadi saya harap kamu semua dapatlah mencatatkan apa yang boleh kamu tulis untuk bahan awak pada malam ini ya. Jadi untuk soalan 1, kalau kita lihat, saya harap kamu semua ada, pada kamu ada soalan yang pertama. Okey, untuk bahagian A dan juga bahagian B. Okey, untuk soalan 1 bahagian A soalannya berdasarkan kepada, okey saya dah nyatakan kat sini, saya dah tulis juga soalannya, iaitu maklumat di bawah berkaitan dengan pemakanan seimbang. Uraikan pendapat anda tentang makanan seimbang. Okey. Jadi makanan seimbang. Huraikan pendapat anda tentang makanan seimbang. Okey. Ya, panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, seperti mana yang saya jelaskan ya dalam kelas. Jadi kamu semua kalau ikut pada soalan perlu lihat kepada tema soalan, iaitu makanan seimbang. Tetapi untuk soalan bahagian A tidak dinyatakan apakah fokus yang perlu kamu tulis ya dalam karangan awak itu. Fokus ini merujuk kepada tugasan. Tugasan apa yang kamu perlu tulis tentang makanan seimbang berdasarkan kepada bahan yang diberi. Okey. Tugasan yang kamu nak tulis tu boleh lihat pada bahan yang diberi. Bahan yang diberi dalam soalan ialah berkaitan dengan piramid makanan dan makanan tidak seimbang punca hidap kanser usus merupakan petikan berita. Okey. Jadi ini ialah hanya bahan rangsangan untuk awak kamu semua tulis karangan. Tetapi tugasan yang paling penting jika kamu ingin menjawab soalan ini mestilah berkaitan dengan makanan seimbang. Ini dia. Mesti berkaitan dengan makanan seimbang dan jelaskan apakah fokus yang ingin kamu tuliskan. Sama ada, okey, kebaikan ke, cara ke, ataupun kesan ke, apa saja yang kamu boleh tulis, jelaskan tentang makanan seimbang ini boleh diterima. Ya, tetapi sekiranya kamu tulis ciri-ciri ataupun tulis berkenaan dengan piramid makanan, okey, kemudian awak jelaskan juga sedikit tentang punca kepada individu yang tidak mengamalkan makanan seimbang, apa yang terdapat dalam bahan, tugasan awak itu masih kurang menepati. Ya, jadi untuk bahagian A ini fokus tugasan tidak dijelaskan. Awaklah yang perlu tulis, tentukan sendiri. Okey, berbeza dengan soalan kertas bahagian B. Okey, kalau kita lihat sekejap sebelum saya jelaskan bahagian A ni, saya nak tunjukkan pada awak soalan bahagian B. Okey. Untuk soalan bahagian B, fokus tugasan telah diberi. Ini dia. Contoh soalan 1 bahagian B ini ialah soalan 1, fokus tugasan ialah usaha. Untuk soalan 2, okey, hanya dijelaskan bincangkan pernyataan tetapi lebih kepada ciri-ciri, ya, ciri-ciri. Jadi awak dah fokuskan kepada ciri-ciri. Okey, untuk soalan nombor 3 ini dah dijelaskan, jelaskan kepentingan-kepentingan. Maka dekat sini dah dinyatakan fokus tugasan. Jadi untuk soalan bahagian A ini awak kena tulis, fikir sendiri. Apakah fokus tugasan yang perlu ditulis berkenaan dengan makanan seimbang. Okey, jadi untuk pendahuluan, untuk menulis karangan ni saya cikgu dah berikan dekat sini apakah idea yang boleh kamu tulis tentang makanan seimbang. Saya dah beritahu banyak kali kan, untuk pendahuluan awak perlu ikut
mengikut pada tema kita. Fokus tugasan dalam soalan. Ya. Tugasan dalam soalan untuk bahagian A ini ialah makanan seimbang. Maka pendahuluan awak mestilah ada kaitan dengan makanan seimbang. Jadi daripada karangan yang kamu tulis semasa UD tempoh hari, kebanyakannya masih menepati idea ataupun tema yang diberi, yang dikehendaki. Okey? Tapi target kita untuk kelas awak ini ialah A+. Jadi awak kena mantapkan lagi apakah perkara-perkara ataupun ayat ataupun frasa yang perlu kamu gunakan dalam menulis karangan awak. Okey, contoh. Kalau laras bahasa makanan seimbang ini mestilah berkaitan dengan kesihatan. Okey, jadi kalau kesihatan mestilah awak kaitkan dengan pemakanan, makanan, tubuh badan, kesihatan yang baik. Jadi untuk pendahuluan awak berikan maksud apakah yang dikatakan dengan makanan seimbang. Jadi apa yang kamu belajar dalam pendidikan kesihatan itu awak manfaatkan dalam pendahuluan. Okey. Seterusnya, untuk pendahuluan digalakkan kamu masukkan apakah idea yang kamu boleh guna daripada bahan yang diberikan. Okey, contoh di sini adalah piramid makanan. Okey, piramid makanan ini ada dalam bahan. Jadi awak boleh tulis sebagai idea dalam menghurai ataupun menulis ayat dalam pendahuluan. Boleh, tak ada masalah. Sebab salah satu rubrik pemakahan ialah menggunakan idea-idea yang ada dalam bahan. Ya, grafik yang diberi. Okey. Jadi, di sini saya dah jelaskan pada pendahuluan, okey, awak digalakkan kalau bisa kata kamu tak ada idea sekalipun, berilah maksud apa yang dikatakan dengan makanan seimbang. Okey, awak ceritalah makanan seimbangnya apa, makan yang cukup. Makanan yang cukup ini penting ataupun amat perlu tubuh badan. Ya, kemudian makan yang cukup ni bukan kita boleh makan begitu saja ataupun makan apa yang kita nak ikut tekak, tidak ya. Kenalah ikut pemakanan ataupun panduan pemakanan yang baik, yang sihat supaya badan kita menjadi lebih sihat dan tidak kita tidak mudah dapat penyakit. Okey, jadi untuk pendahuluan ini jangan lupa dalam pendahuluan pun ada ayat penegas. Ayat penegas awak ini kaitkan dengan, okey, di sini awak boleh guna fokus manfaat yang paling tepat. Okey, jadi di sini ya, kalau kita lihat pada ayat terakhir ni mesti ada merupakan ayat penegas. Gunalah ayat penegas. Ayat penegas ini perlu guna penanda wacana. Okey, penanda wacana contohnya jelaslah bahawa, maka. Jadi gunakan penanda wacana ini untuk menggambarkan ayat penegas. Okey, jadi untuk ayat penegas setiap perenggan perlu ada. Jadi ayat penegas ini sebenarnya memainkan peranan untuk menampakkan ayat yang kamu bina itu mempunyai pertautan. Ya, mempunyai pertautan sama ada pendahuluan pergi kepada isi. Isi 1 kepada isi 2 dan isi 2 kepada penutup. Okey, jadi untuk isi-isi yang boleh diguna pakai dalam makanan seimbang ini kita fokus kepada iaitu manfaat ataupun faedah. Ya, faedah ataupun yang sama makna faedah ni adalah apa?
kebaikan. Yang paling senang yang selalu kita guna. Jadi itu dia antara beberapa isi penting yang kamu boleh guna. Yang pertama, makanan seimbang ini penting untuk tumbesaran dan membina tubuh badan yang kuat. Okey, untuk isi satu ini, kamu jelaskan manfaat makanan seimbang ini. Bagaimana membina pembesaran ataupun tumbesaran badan seseorang. Kemudian bagaimana juga boleh membina tubuh badan seseorang menjadi lebih kuat untuk mampu melakukan kegiatan fizikal ataupun kegiatan harian. Tapi kena jelaskanlah bagaimana makanan seimbang ini memberi tumbesaran dan membina badan kuat. Okey, awak jelaskanlah huraiannya. Perlu ada zat dan nutrien yang cukup. Kemudian bagaimana kaitkan pula nutrien dengan zat ini memainkan peranan. Okey, dari mana dapat makanan untuk membekalkan zat dan nutrien yang cukup ini? Okey, kita ambillah contoh tamsilnya. Contoh kita ambil keju, kita ambil susu, sayur-sayuran dan sebagainya untuk menguatkan apa? Menghasilkan kalsium dalam badan untuk tulang, untuk gigi. Ini semua awak belajar dalam pendidikan kesihatan. Ya, gunalah laras bahasa kesihatan yang kamu belajar. Okey, seterusnya. Pemakanan yang seimbang ini juga, isi yang kedua, dapat mengawal kadar obesiti. Okey, mengawal obesiti ini sebenarnya penting. Ya, kalau kita dapat kawal makanan kita dalam diet yang seimbang, maka kita boleh elak daripada mengalami masalah kegemukan. Okey. Ini bagi individu-individu yang mudah untuk mengalami kegemukan disebabkan oleh yang pertama faktor keturunan. Okey. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya boleh dijelaskan juga ya, kaitkanlah dengan bagaimana kalau kita tidak menjaga makanan, obesiti ini menyebabkan kita dalam keadaan yang sukar untuk melakukan kegiatan-kegiatan harian. Okey. Kemudian dalam ayat yang seterusnya awak boleh kaitkan jugalah. Jika selain daripada kadar obesiti, kita juga perlu kawal makanan untuk mengelakkan penyakit-penyakit kronik. Penyakit kronik yang mungkin kita mudah hadapi jika kita tidak menjaga pemakanan yang seimbang. Okey, awak kaitkanlah bagaimana pemakanan seimbang ini juga kadang-kadang sebenarnya boleh menyebabkan seseorang mudah untuk mendapat penyakit kanser. Contoh itulah, kaitkanlah. Jadi itu antara bahan yang terdapat dalam soalan itu sebenarnya memberi idea kepada awak. Jadi boleh digunakan dalam huraian, tak perlu huraikan secara panjang lebar ya tentang bahan yang diberi dalam soalan. Hanya awak perlu kaitkan sahaja dalam contoh ke ataupun dalam pendahuluan awak. Okey, jadi untuk soalan bahagian A ini awak dikehendaki menulis 2 isi sahaja. Ya. Kenapa 2 isi? Sebab jumlah patah perkataannya tidak banyak. 200 patah perkataan sahaja. Jadi 200 patah perkataan, kalau sekadar satu perenggan mesti tulis 50 patah perkataan. Contoh dalam pendahuluan panjang dia macam ni lah. Lebih kurang dalam 50 patah perkataan. Ini belum lagi dimasuk dengan frasa-frasa yang sepatutnya kamu guna. Penanda wacana lagi ataupun bahasa indah, peribahasa, kata-kata hikmah belum lagi masuk. Jadi tak perlu awak tulis panjang lebar
ya, hanya terus tulis ayat yang ringkas, padat sahaja. Jadi untuk isi awak boleh pilihlah antara 3 isi yang boleh kamu guna pakai dalam soalan bahagian A ini. Okey, satu lagi manfaat kalau kita mengamalkan makanan yang seimbang ialah dari segi perkembangan mental seseorang. Ini yang boleh menyebabkan stres, ya, kalau kita tak menjaga perkembangan mental yang sihat dari segi pemakanan yang seimbang. Contoh, kalau kita tak makan makanan seimbang, kita mungkin akan rasa tekanan ataupun stres. Jadi perlu menjaga pemakanan kita bagi memastikan perkembangan yang sihat dari segi fizikal dan mental kita. Sebab orang yang tak sihat dari segi mental boleh mendatangkan banyak penyakit juga. Bila kita stres, selalunya penyakit yang mudah hidap ialah darah tinggi, kencing manis, 4 serangkai ni, ya. Kemudiannya mungkin juga apa lagi? Penyakit buah pinggang, kolesterol yang tinggi. Ini semua menyebabkan kita dapat penyakit kronik. Contoh seperti yang kita lihat dalam soalan, dalam bahan tugasan yang diberi untuk bahan yang kedua. Okey? Jadi dan yang terakhir macam biasa perlu ada penutup. Okey, penutup mesti ada juga tema kita ini, iaitu pemakanan yang seimbang. Begitu juga, ya, saya nak ingatkan sekali lagi, setiap perenggan mesti ada tema yang diberi. Tajuk tugasan ni mesti ada. Wajib tulis, setiap perenggan mesti ada tema ni. Mesti tulis makanan seimbang, makanan seimbang, makanan seimbang. Perlu ditulis sentiasa supaya karangan awak itu masih dalam huraiannya, dalam lingkungannya, tidak terpesong dan juga menepati idea. Jadi semua ni mesti ada.